Ni, this is my personal opinion. No hate, don't hate please. The best cast dalam tu bagi Zack, kan, untuk budak-budak baru, muka fresh apa semua. Biasa kan, okay, biasa kan kita tengok cerita, memang ada pelakon ni muka sama kadang-kadang kan. Cerita ni lah muka dia ni. Gitu lah. Zack, kita buka cerita macam mana Zack boleh jumpa your wife. Okay. Macam mana nak cerita? Macam mana saya nak berputiknya cerita? Cinta, perkenalan tu berlaku. Macam mana saya nak bercerita tanpa menggurui hati siapa-siapa ni? Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Bertemu lagi dalam podcast kita Borak Sini Habis Sini. Kali ini kita bercakap dengan seorang YouTuber. Kita nak borak-borak sebab dia pun kendalikan borak juga. Borak Kopitiam. Kalau korang pernah tengok kan dekat TV3, Borak Kopitiam dah tak ada. Dah enggak ada. Dah ada dong. Beliau seorang YouTuber juga. Aku kenali daripada dah lama dia. Dah intai pun dah lama Zack ni. Cuma mungkin ramai yang tak tahu dia seorang penyanyi. Oh, yes, betul-betul. Majoriti sekarang ramai tak tahu lah. Dia pengacara, YouTuber, pandai bercakap lah. Petah bercakap-cakap ni, bagi dia. Tapi ramai mungkin kali ni dia nak buat comeback untuk tahun 2024 mungkin. 2024 insyaAllah. Dia punya single pun lain macam. Yes, lain macam. Poligami tajuk dia. Poligami. Inilah kita nak borak deep sikit. Boleh. Tentang poligami ni. Boleh. Kenapa dengan poligami? Kenapa biasanya kalau lagu-lagu cinta-cintun ni tak menjadi macam mana Zack? Apa pandangan Zack? Kenapa pilih tajuk poligami tu? Sebab sebenarnya lagu ni dah buat lama, daripada tahun 2020 lagi. Alright. Tapi hati ni Budi, ni rasa takut nak release. Sebab member-member bertanya juga macam, Zack, kau serius Zack nak release ni poligami ni? Benda ni kontroversi ni. So kita pun macam, alamak, kita nak elak lah daripada benda-benda kontroversi ni tak. Tapi in the end, bila 3 tahun kemudian kan, bila Zack fikir balik, apa yang nak takut kan? Benda poligami ni benda real. Lagipun lagu poligami ni Zack tulis bukannya Zack mempromosikan poligami like, semua lelaki kat luar sana jom kahwin ramai. Tak. Lagu ni tajuk je poligami. Sekurang-kurangnya nampak, sekurang-kurangnya Budi pun panggil Zack kat sini sebab poligami. Okay. Sekarang kalau nak kata Zack kata tak berani untuk tampil dengan konsep poligami, tapi relevan dengan zaman sekarang. Kan dengan apa, abang Tesla lah, abang Toyota, abang apa semua kalau saya rasanya relevan tak Zack bila kata poligami tengah diperkatakan sekarang? Bagi Zack kebetulan. Bagi Zack benda ni kebetulan. Sebab kalau macam Zack katakan tadi, lagu ni memang dah diusahakan daripada tahun 2020 dan lagu ni pun Zack buat bersama dengan Ringkarnain. Ringkarnain ni kita tahulah dia famous dengan lagu Sufyan Suhaimi Di Matamu, Hakim Rusli. So Zack bekerjasama dengan Ringkarnain lah. Dan lagu ni dah lama, memang dah lama. Kenapa Zack release sekarang? Bila lagi? Kalau tak sekarang bila lagi? Bila lagi kan? So usia lagu tu lebih kurang 14 tahun. Tak, 2020. 4 tahun. 4 tahun. Tapi bila Zack release baru-baru ni kan, bila Zack release baru-baru ni, alhamdulillah lah, dia punya respon pun not bad juga. Sebab orang mendengar liriknya. Dalam lirik tu pun Zack tulis apa tu, sebenarnya yang pertama ni dah cukup dah, yang sentiasa bersama dengan kita dan sebagainya. So, kenapa nak yang kedua? Itulah dia. Kenapa anda nak yang kedua tu kan? Tapi yalah, poligami ni sebenarnya tak salah pun. Tak salah. Sebenarnya tak salah. Tapi kemungkinan yang membuatkan orang panas hati ni, Budi, bila orang yang buat tu dengan cara yang tak betul. Saya tidak sebut sebarang nama, saya tidak sebut sesiapa. Tetapi saya suka ada satu posting daripada Bro Amin Idris. Dia cerita tentang poligami. Jangan menyalahkan poligami ni. Tapi orang yang buat tu kemungkinan caranya enggak molek, tak betul gitu. So lagu ni pun saya menulis bercerita saja sebab saya memang suka dengan karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dengan abang-abang legend senario. So mereka membuat lagu yang penuh humor tapi ada message. Contoh macam lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, kita ada lagu Madu 3. Senangnya dalam hati kalau beristeri 2 bagai kan. Tapi itu humor lah. Sama jugalah dengan lagu poligami ni. Lagi satu, sebab
Yelah Budi, sebenarnya Zack fikir kalau Zack nak buat lagu cinta, penyanyi-penyanyi kat Malaysia ni dahsyat-dahsyat ramai. Anwar Zain lagi. Sekarang siapa lagi? Syamil, Sufian Suhaimi, Hakim Rusli dan sebagainya. So Zack rasa macam ni kalau aku buat lagu cinta, aku duduk belakang. So why not Zack buat something yang macam, okay, aku buat lagu poligami ni, sekurang-kurangnya orang akan macam pandang, apa benda ni? Just to get people's attention, that's all. Tajuk tu untuk hook orang, untuk orang. Tapi lagu tu ada kena-mengena juga dengan insan ketiga. Insan kedua, kehadiran orang yang ketiga. Ada. Dia menceritakan lah. Dia basically lagu ni menceritakan tentang seorang lelaki yang dah berkahwin, yang dah berumah tangga, kemudian dia terserempak dengan bekas kekasih dia, tangkap cintan pula. So dalam lagu tu ceritalah tentang fasa-fasa dia. Tersuka balik, alamak macam mana nak try kot poligami, nak try tanya isteri, tapi berani, dah cukup berani ke belum? So bila dia nak buat keputusan tu, tiba-tiba dia rasa macam, but at least kan, sebenarnya actually isteri pertama ni dah terbaik dah. Sebenarnya dah cukup. Ini nafsu je ni, bukannya mampu pun kan. Orang suka poligami Budi, orang suka kahwin lebih pada seorang, tapi kemampuan tu dia tak fikir. Gitu lah. Zack, cerita sikit permulaan Zack dalam kehidupan Zack career Zack sebagai YouTuber, penyanyi, hosting, pengacara. Okey, dari mana bermula Zack American ni? Dia sebenarnya Budi Yelah sebab kadang-kadang Zack faham juga ada orang macam keliru, Zack ni buat apa sebenarnya? Kan? Zack ni buat apa ni? Semua benda ni nak sabun. Benda kau ni kan, tengok borak ketiak muka kau, sembang sahu muka kau. Hot FM DJ, Zack pernah jadi radio announcer Hot FM. Hot FM pun dia. Hot FM weekend. So sebenarnya permulaannya adalah Zack, of course kita pun sama macam majoriti orang-orang kat luar sana yang pergi audition kan. Zack pergi audition, macam-macam jenis audition Zack pergi. F lah, mentor lah, vokal bukan sekadar rupa dan sebagainya. Macam-macam audition yang Zack pergi, tapi tak dapat. Kebiasaannya sampai final stage je Budi. Sampai final stage, lepas tu tak dapat. So Zack macam macam ni casting berlakon semua tak dapat. Kita minat, kita suka berlakon, kita suka menyanyi. Itu tahun bila? Daripada 2008 2009 ish, sampailah yang Zack betul-betul berhenti pergi audition. 2015 itu Zack berhenti pergi audition. So Zack dah macam ni tak boleh ni kan, macam mana aku nak bagi tahu orang yang aku bagus kan, macam mana nak tunjuk dekat orang yang guys, look at me, I have talent kan. So what I did was I created my own YouTube channel lah. So Zack buat Zack punya own YouTube channel tahun 2000. Sebenarnya YouTube channel tu dah ada daripada 2011, tapi Zack betul-betul serius dengan konten apa-apa semua 2014 kalau tak silap, ke 2013 saya tak ingat. Nanti you guys boleh check out lah dekat YouTube channel Zack American kan. So nak buat macam ni, apa konsep kita nak buat ni? Lah, jomlah kita interview artis lah waktu tu kan. So kita nak buat macam interview lah. Siapa artis pertama? Ingat lagi? Sejujurnya yang interview artis pertama Aisyah Aziz. Memang merapat dengan dia. Betul. Waktu tu memang rapat dengan dia. Minta tolong dia sebenarnya. Aisyah, aku nak buat interview, jom kita buat challenge sikit makan ramen nak. Lepas tu Aisyah pun kata, jom lah. So nak cerita sebab Esa tu lah buat ramen. Dia waktu tu dia duduk sini seorang, rumah seorang. So Zack macam, Esa, takkan nak makan kat rumah kau kan, kita kena tangkap khaluat satu hal pula. Satu hal pula lah kan. So Esa kata, tak apalah, cuma kita makan, kita buat somewhere else lah. Somewhere else tu kat mana Budi? Kita budget pun tak ada. Nak pergi studio lah bagai lalas. Esa makan dalam kereta aku lah. Dalam kereta? Makan dalam kereta. So buatlah video dalam kereta. Buat video dalam kereta, makan dalam kereta, buat Q&A dalam kereta. Video tu pergi. Orang minta lagi. So bab makan ni memang boleh pergi lah. Boleh. Alhamdulillah lah waktu tu. Tambah-tambah pula time tu viral spicy ramen. Dia tengah hook time tu kan. So orang minta lagi. So Zack pun macam at that time, orang suka ni, orang suka buat lah. So waktu tu ingat lagi ada Ola Bola kan, Ola Bola punya filem keluar. So Zack ajak Luqman Hafiz kan, jom masuk kereta. Dia masuk. Ramai Nabila Razali kan. Bermula dengan artis-artis kat Malaysia lah, sampai asyik makan dalam kereta. Dalam kereta Q&A dalam kereta. Q&A tak semesti makan. Q&A dalam kereta. Sampailah satu tahap yang level yang alhamdulillah dengan izin Tuhan, Zack dah tak perlu nak panggil orang lah. Orang yang cari. Orang kata, Zack boleh nak promo ni, we all ada artis baru ni, artis. So show dalam kereta? Show dalam kereta.
lighting semua organik matahari lah. Lepas tu one of my biggest achievement dalam my YouTube channel adalah bila artis Indonesia. Oh, siapa? Rizky Febian. Pun masuk dalam kereta. Waktu tu Zack macam serius lah, aku dah sampai kat sini kan. Macam tu lah dia. So dalam fasa Zack dalam buat video dalam kereta tu, itulah waktu tu lah Hot FM nampak. Hot FM nampak. Hot FM dia kata, dia tanya interested tak nak jadi DJ radio? Kita waktu tu nak sebab sebelum ni, bertahun-tahun sebelum ni, pernah je Zack hantar audition suara dekat radio-radio ni, tak pernah dapat respon pun. Tapi bila Hot FM cari Zack, macam Zack nak? Kita nak so Zack masuk training. Itu tahun berapa masuk Hot FM? Hot FM 2016. Hot FM 2016. Cikgu saya adalah Din. Din. Din tu lah ajar paneling. Din sekarang tak ada kat Hot FM dah. Dia Johor ke mana sekarang? Somewhere. Dia dah bukan Dia dah bukan dengan yelah, dia dah bukan dengan Hot. Dia dah bukan dengan Hot. Tapi dia pernah jadi producer untuk Cool FM something. Now saya tak sure dia buat apa. Saya ingat dia masih dekat Media Prima Audio. So Din lah banyak mengajar saya macam mana nak sell lagu sedih, lagu macam mana nak bercakap, macam mana macam ni. Macam mana nak bercakap kan. So Din lah, banyak Din. So daripada Hot FM pula, tak lama sangat Budi, macam lama cerita. Tak apa. Okay, so daripada Hot FM pula, kita dah Zack buat weekend. Waktu tu nama segmen tu Hello Hot, setiap Sabtu dan Ahad. Pukul berapa? Pukul 2 sampai 7 tak silap. Ada yang 11, kadang-kadang buat carta macam tu lah. Zack pun dah tak berapa ingat. Tapi bila Zack dekat Hot FM, yang bestnya, kadang-kadang Zack akan ganti announcer yang cuti. So Zack pernah merasa, Zack pernah pairing dengan Haziq, dengan Fat Boche. Zack pernah pairing dengan orang-orang yang best-best lah, yang banyak Zack belajar. So daripada Hot FM tu pula, Zack kena Haziq kan. Lepas tu Haziq cakap, dia call. Ada satu time tu dia call, dia kata, Zack, nasi lemak kopi O nak tutup. Nasi lemak kopi O nak tutup ni. So TV3 nak buat show baru, nama tak ada lagi. So aku suggest nama kau dekat producer ni, dekat executive producer waktu tu, Kak Sherry. Dia kata Kak Sherry suka kau punya YouTube video, dia nak panggil kau Mokran. Benda ni memang tertutup lah. Aku kata, Zik, kau serius lah Zik? Dan pendengar-pendengar Borak Sini Habis Sini, you guys kena tahu Zack sebelum ni memang pergi audition, casting banyak kali, tak dapat. So Zack dah macam malas lah. Asyik final stage je. Tak dapat. Nak masuk TV tak dapat. Macam okay, kita waktu tu sedar diri yang mulalah rasa betul-betul aku gemuk, kurang handsome. Sekarang dah banyak lose weight. Ya, alhamdulillah. Tengok tadi Zack dah ni pergi gym kau? Alhamdulillah. Pergi gym ataupun diet? Jaga makan lah. Dia lebih kepada jaga makan. So Zack pun time tu macam berat sikit kan. Waktu tu tak apa, Budi boleh cakap gemuk. Memang gemuk. Memang gemuk. Memang besar. Bila tengok balik dulu, ya Allah, besar, memang besar. Maksudnya masuk Borak Kopitiam tu dengan tubuh yang besar. Okay. So Zack cakap kat Haziq, cakap, bro, I don't want to waste time because I've been going to auditions, casting for so long, tak pernah dapat. Dia orang nak handsome bro. Lepas tu Haziq cakap apa? Haziq kata, Zack, kau jangan cakap yang tu, tak apa. Kau datang, aku ada. Kita lepak lah. Okay Zik, aku pergi nak lepak dengan kau je. Itu je Budi. Memang Zack tak fikir langsung. Pasal, yelah tambah-tambah pula, Zack dah selesa dah. Duit YouTube apa semua, YouTube dah tengah pergi. Waktu tu YouTube dah ada dah. Dah buat apa semua dengan Hot FM pun dah ada. So selesa lah. Tak fikir pun dengan TV. Sebab TV ni berbeza sebab live pula lah tu. Borak Kopitiam live. So bila Zack pergi casting tu, memang betul Budi. Zack tak nak sebut lah nama-nama, tapi yang perempuan artis cun-cun, lelaki handsome, badan sadar tak sudah insecure lah waktu tu insecure sebab kata Zik, kan aku dah kata ni buang masa aku. Lepas tu buat Mokran. Buat Mokran, lepas tu balik. Lepas tu dia panggil lagi buat Mokran 3 kali rasanya datang. Makin lama circle tu makin kecil dan muka-muka tu makin lama makin berkurangan. Sampai kali terakhir nampak ada yang kena reject lah. Tapi Zack tak tahu waktu tu. Ingatkan mungkin dia panggil macam batch 1, batch 2, batch 3 macam tu kan. Sampai yang last kali dia bagi kertas. Okay guys, congratulations, you guys are the first season punya host. Waktu tu Zack terkejut Budi. Tapi berapa orang pengacara masa tu dia orang cari? Zack American, Hefni Sahad, Haziq Husni, Muaz yang Cool FM sekarang. Lepas tu perempuan Fifi Azmi, Dayah Bakar, Sarah. Fifi Azmi pelakon tu. Pelakon tu. Tu Sarah Yusof. Waktu tu Sarah baru habis 999.
And then lagi seorang Fiona Chong daripada Astro. Dia pernah buat Astro Arena sama macam tu lah. So Zack seorang Budi yang tak pernah ada pengalaman handle live show. Zack seorang. Zack memang YouTuber waktu tu. Habis lah ni, aku cakap habis aku kena lah ni. Aku kena lah, budak baru lah bagai. Kenapa? Kena bully ke apa? Bukanlah kena bully, maksudnya akan banyak buat silap lah apa semua. But surprisingly, Alhamdulillah, Zack dengan Borak Kopitiam, Zack berani kata Borak Kopitiam adalah the best kerja, team kerja yang Zack pernah ada. Ada macam family lah, Borak Kopitiam punya team ni lah. Kak Sherry, kita orang punya boss lah Kak Sherry kan, dengan Kak Izzah. Kak Izzah dulu buat Nona tak silap, Kak Izzah Zack panggil kan. So dari situ banyak Zack belajar pengalaman. So berapa tahun dekat Borak Kopitiam? Borak Kopitiam 2018 sampai 2022. Alhamdulillah Budi, daripada Zack buat daripada first episode sampailah episod terakhir. Maksudnya tak bertukar. Seminggu berapa kali? Weekend lah. Seminggu kalau tak Media Prima kan ada Malaysia hari ni. So weekend kita orang buat Borak Kopitiam. So Borak Kopitiam untuk weekend je sahaja. So dari situ so dari Borak Kopitiam tu lah yang bulan puasa buat Sebang Sahur. Lepas tu Zack buat CJ Wow Shop 2 tahun. CJ Wow Shop, Zack jadi host CJ Wow Shop 2 tahun. Dari situlah belajar macam mana nak menjual depan kamera bagai. It was a good experience juga. And then YouTube, kat situ yang tak best tu, YouTube dah makin berkurang kan. Dah mula busy kan, dah mula sibuk. So content tak sempat nak update. Budi tahulah, Budi orang lama juga kan. Benda-benda macam ni kena konsisten, betul tak? Bila kita tinggal hilang lah. Daripada views berjuta, beratus ribu sampai ke Zack upload, sekarang dah jadi macam 1000 pun susah kadang-kadang. Sekarang algoritma YouTube dah lari sangat, lari jauh. Tak macam dulu lagi dah. Tak macam dulu. Dulu siapa? Dulu yang ada Zack, Anwar Hadi, Budi dulu sensasi selebriti kan. Tak ramai, so senang. Sekarang terlalu ramai, semua orang boleh jadi. Tambah pula ada TikTok pula, semua orang pergi ke TikTok, YouTube Shorts pula lagi, semua macam-macam kan. So itulah pengalamannya. Dan dalam masa sama juga sebenarnya, sebelum ni dalam fasa yang Zack duk cerita dekat Budi kan, yang Zack buat itu, buat ini, buat itu kan, tapi dalam tu sebenarnya music Zack masih berjalan. Muzik masih berjalan. Zack daripada sekolah lagi, Zack kan, habis sekolah umur 18 tu Zack dah buat AJL, Anugerah Juara Lagu. Zack backup Abang Lan, Azlan Typewriter. Jadi backup vokal lah. Backup vokal. Tapi yang bestnya Azlan Typewriter ni, kita orang ni semua backup vokal yang on stage pegang mic. Biasa BV kan belakang. Yang ni kita orang on stage, AJL dekat depan lah. So Abang Lan kata, no, ni stage korang perform. Memang gila kalau Budi tengok. Masa tu lagu apa? Lagu Idola. Lagu tu. Lagu Azlan tak datang. Nombor 2 pula Budi. Nombor 2, dapat nombor 2. Malam tu nombor 2. Kita orang punya, weh gila kan. Tahun berapa? Alamak, AJL ke 20 berapa? 27 Sekarang dah 38. 27 rasanya. 27. Cuba nanti mungkin you guys boleh check balik lah AJL, Azlan Typewriter naib juara. Masa tu juara siapa juara? Yuna, tak silap Yuna. Tapi Aizat ganti. Waktu tu Yuna kat US. Lagu Terukir di Bintang. Lagu Terukir di Bintang. So it was a great experience. So Zack buat lagu apa semua kan. Okay, jap. Career Zack sebagai penyanyi bermula dengan dekat situ ataupun sebelum tu ada lagi dah ada develop your skill and singing lah. Dalam kalau menyanyi daripada sekolah memang, tapi majority Zack buat backup vokal. Zack backup macam tadi Azlan Typewriter, lepas tu Ariel untuk Astro, program Mania, ingat tak dulu ada Mania program Astro kan. So Duffy Zack pernah backup, Zack pernah jadi backup vokal Duffy. So waktu tu banyak. So start dengan backup vokal. Sebab backup vokal ni macam mana boleh dapat, ataupun seseorang tu dia boleh menyanyi, tak semestinya dia boleh jadi backup singer. Betul sebab backup singer. So apa yang membuatkan macam Zack sendiri pandang macam backup vokal ni semestinya tak orang kata macam walaupun kau boleh menyanyi, tak semestinya kau boleh jadi backup vokal. Betul, saya setuju. So apa kriteria dia? You have to know how to harmonize lah. Kan? Kena tahu macam mana nak harmonizing. Lepas tu tone suara berbeza. Kalau orang nyanyi lead, orang nyanyi solo, berbeza dia punya tone suara. Nak kena berlainan dengan
solo tu. Kalau backup vokal ni tone suara bermain peranan, lepas tu notation kan. So dia tak boleh kau nyanyi macam solo, so suara tu tak blend. Dia technical banyak so Zack dapat banyak peluang dekat situ. Backup vokal termasuklah kalau dalam album dalam beberapa lagu-lagu artis lain, contoh Caprice ada buat lagu waktu tu dengan Masha Milan Londo, siapa lagi, ada ramai lah. Zack pun sampai dah tak ingat dah siapa siapa yang Zack buat backup vokal dalam lagu diorang kan. Sampailah satu tahap yang betul-betul Zack menyanyi depan kamera, yang memang sebagai okay dah, ini dia, I'm the artist now, adalah bersama dengan Kumpulan 3. Kumpulan 3. Okey. Wujudnya 3. Kumpulan 3 tu macam mana? Dapat join. Macam mana boleh cari? Interesting. Okay, actually 3 dah ada sebelum Zack masuk. Diorang merupakan juara. Diorang, siapa dia orang tu? Alfie. Okay. Maya. Dia dua orang je. Tapi menggelarkan diri. Waktu tu Alfie, Maya, Arwin. Okay. Arwin. Kemudian diorang merupakan juara Bintang Idola Berita Harian 2000. Tak ingat tapi diorang juara lah. So diorang buat lagu, diorang akan keluar satu single, which is satu single ni lah diorang punya debut single. So diorang pergi dekat studio ni, satu studio ni, Rafiq Concept Studios dekat Taman Tun, TTDI. Nak dijadikan cerita, Zack selalu ada dekat studio tu buat Zack punya kerja. So bila diorang datang, diorang tengah duk macam buat lagu tu lah. Lepas tu ada satu lagu ni rap. Lagu ni yang buat adalah Datin Alia. Datin Alia, dia buat lagu pengakuan tu. So dalam lagu tu ada rap. Diorang 3 orang ni semua tak rap. Maya memang menyanyi ballad lah. Alfie dia Rizal mentor daripada mentor kan. Dengan diorang semua menyanyi. So Zack pun macam diorang kata, Zack, kau boleh rap kan? Rap jap macam tu. So Zack pun masuk booth, kau serius lah. Zack rap lah. Zack rap, tiba-tiba kena dengan lagu tu. Sebab kalau tak silap Zack pada waktu tu, diorang nak feature dengan Ultimate tau. Cuma Zack tak tahu sama ada diorang dah macam tanya Ultimate ataupun belum. So Zack pun macam, okay lah, boleh lah, jom lah aku rap je lah. Lepas tu diorang offer, Zack, kau nak join 3? Aduh, sekali lagi pula nak join ke tak. Join je lah, nothing to lose. Tak payah keluar duit, tak payah apa, lagu dah ada, semua dah ada. So it is what it is lah. Itu yang first time jumpa Budi ingat kat Rock. Waktu tu Budi punya logo warna biru lagi. Budi terlalu banyak event. Banyak sangat event. Banyak. Sebenarnya Budi nak tahu satu benda. Actually kan, Zack dah tengok Budi lama tau. Dan I really start tahun berapa? Lama lah. Zack rasa daripada zaman Budi.com tu 2007 start. Dah agak memang sebab daripada zaman Zack sekolah. So Zack tengok, Zack macam, Zack serius tak tahu Budi ni siapa. Sebab Zack macam eager nak tahu, siapa dia ni, macam dia everywhere. Like, sebab masa tu start dengan blog je. 2010 baru start YouTube. Masa YouTube tu orang kenal kot. Yang sensasi selebriti tu 2007 2007 start. 2007 kan, yang logo merah tu kan. Tapi waktu tu yang bestnya, you know how to brand yourself. Itu yang best. So kita jumpa dekat banyak anugerah industri muzik. Kita pernah jumpa dekat red carpet. Biasa kalau nak tengok Budi ni, kalau pergi red carpet, Budi mesti ada. Pergi red carpet, dia seorang, tak ada team tau. One man show. Semua Budi seorang. So saya selalu macam mana Budi ni buat. So Budi pun merupakan salah seorang yang Zack tengok on how you portray yourself, macam mana you bekerja dalam social media. Daripada dulu waktu zaman-zaman Zack mula-mula start YouTube pun 2011 macam tu, Zack tengok macam macam mana. Dan Budi, kalau tak silap saya, kita pernah came across sebenarnya Budi. Kita Zack tak ingat, tapi ada satu maybe press conference somebody Zack tak ingat. Tapi Budi pernah cakap, Budi tak cakap dekat Zack, Budi cakap dekat the table, but Zack dengar. Budi cakap, no, actually you guys kena pandai je kan. Kita buat blog apa semua, so product placement lah. So Zack macam whoosh, that's how he makes money, man. So macam gempak tau. So Zack belajar dari situ lah. Sebab kita budak. Waktu tu Zack belajar Zack belajar kat UiTM. Zack student masscom. So benda-benda macam tu Zack ambil. Zack ambil. So macam actually kita boleh observe macam kita boleh buat product placement dekat sini. So okay. From there lah Zack start ambil klien masuk dalam Zack punya YouTube channel. One of the asbab adalah from your experience. Thank you. I think generasi you selalu jumpa I
dia orang kata benda yang sama. Exactly. Dia cakap I selalu baca your blog. Kemudian daripada blog tu dia orang tengok YouTube. And then now sekarang kita dah rebrand dah, macam tak nak sensasi selebriti sangat lah. Sebab I dah macam terbuka dengan konten-konten yang macam gadget. Sensasi selebriti apa ya kalau dah kau masuk gadget dalam portal tu, and then travel kan, so tak boleh ni. Kita baik-baik terus Budi channel lah, senang. Tapi kan actually it's good tau, because boleh nampak yang we grow with your brand together, and we can see that you really do the work. Maksudnya macam Budi cakap sensasi selebriti, macam mana Z boleh ingat sampai sekarang warna merah, and then Budi.com logo warna biru, and now kuning hitam kan, you know. So benda tu sebenarnya actually kalau kita tengok, benda tu gempak. Dan benda tu bila seseorang buat benda-benda macam tu, maknanya dia tahu apa dia buat. Dia tahu how to brand. I think consistent. Dan so mungkin Tuhan dah jadikan kita macam, okay, kau tak ada kerja lain, kau kerja benda tu je. Sampai ke sudah sekarang. Tahu tak Z? Sekarang dah macam 13 tahun. 13, 14 tahun. Dah rasa macam bosan tu dah lama ada. Tapi kita nak buat apa Z? Macam Z boleh kan, macam okay, YouTuber boleh lagi, and then pergi hosting dekat mana-mana, menjadi MC ke. Macam Budi ni macam apa aku nak buat kan, macam tup sekarang buat podcast je lah. Tapi jadi tapi dia pun inspirasi daripada tengok podcast daripada Indonesia. Sebab masa tu actually podcaster kat Malaysia tak gerak lagi. Betul. Syok pun tak ada lagi. Syok yang Astro buat podcast, Syok podcast tu tak ada lagi. Masa tu lepas masa PKP kita tak boleh keluar, tak boleh pergi event. Jadi selalu tengok YouTube kan. Masa tu kan YouTube gerak kan. Ya. Masa tu PKP YouTube Z jalan tak? Maksudnya konten masa PKP, masuk kita kat rumah. Z buat podcast juga. Apa podcast juga? Tapi itulah tak menjadi lah. Sebab Z punya cabaran pula adalah waktu tu yelah Z dah ada anak 2 orang. Dah 2 orang anak. So kali ni memang Z, so masa PKP tu 2 orang anak dah. Waktu PKP seorang. Seorang anak dia kecil lagi. So nak fokus kita pun pula buat kat rumah, susah nak panggil. Z pernah panggil tetamu guest datang kat rumah, macam alamak tak appropriate dah. Macam untuk my house lah, tak appropriate dah dengan ada anak kecil semua, kadang menangis apa semua. Memanglah podcast nak kena ada, dia kena betul-betul set up macam ni lah, macam ni lah, cantik. Kadang dia orang ni kalau tengok dekat YouTube, dia orang ni buat dekat ruang tamu je. Ya. Tapi kena pandai set up lah. Dalam kereta pun boleh. Tapi sanggup ke macam podcast kan macam long duration kan. Sanggup ke macam nak kau nak hidupkan enjin kereta sampai sejam kan. Betul. Itu yang Z tengok tu. Bila Z tengok Budi buat benda ni, Z macam sebenarnya benda ni ramai orang tau. Okay, Z tak tahulah, mungkin Z terlepas pandang. Siapa legacy Budi? I don't see. Z tak nampak kat Malaysia. Z tak tahu kalau Budi tak ada, siapa akan ganti. Actually ramai. But kenapa Z tak kenal? That's the thing. The difference between industri kita kecil, tapi sebenarnya dalam kecil tu sebenarnya ada macam kita je macam tak explore. Kita tak jumpa. Exactly. But okay, what I'm trying to say is berbeza. Mereka ada. Tapi mereka tidak cukup menonjolkan diri mereka dalam scene. Berbeza dengan Budi, you buat, I tak tahulah you tahu ke tak benda ni, but you buat berformula. You ada your formula and it works. You know, it worked. Dan saya yakin kalau contohnya Budi bentangkan formula tu, okay, this is how I buat for the past 14-15 years. If orang ambil the exact template, it will work. Cuma dengan your own style lah. So that's why Z kata kalau Budi tak ada, siapa? Because mungkin ramai, but aku tak kenal pun korang. Macam tu lah. Sebab sekarang mungkin Z tak tahu, berbeza Budi dulu, semua event Budi pergi, Budi kenal. Semua Budi sapu. You know, but most of them sekarang yang Z tak cakap, I don't want to say names lah, but mostly kalau orang budak-budak sekarang yang baru nak start ni, diorang dah fikir duit Budi. Diorang dah fikir duit, everything token. Faham. Sekarang semua bertoken. But kita faham kalau kau buat macam tu, how people want to know you. Kau baru. I dulu
kebajikannya. There you kebajikan go. masyarakat. There you- pergi event tak malah kita ketagih dengan event. Maksudnya kita hadap nak pergi, nak masuk event tu hadap maksudnya kau tak bagi duit ke makan tak kisah, asalkan boleh masuk event. Betul. But you guys don't get me wrong, saya yakin macam pendengar-pendengar Budi ni mesti ramai juga kan, dan kawan-kawan ni. Jangan terasa tau. Because what I'm trying to say is be present. Maksudnya pergi kenal. The money will come. You know, faham itu kerja dan sebagainya. Tetapi jangan sampai orang kata engkau apa tu mendagangkan engkau punya peluang dan talent. Like contoh, okay, you want to find money, belajarlah how can you make money from your platform. Betul. Dan sama macam Budi, and you have blog, you have macam-macam. So find a way selain daripada engkau nak bekerja menunggu, macam contoh engkau kena pergi event ni tapi tak nak, dia tak bayar aku. Sedang Memilih lah. Memilih. Tapi ada satu cerita yang masa pertengahan 2017-2018, masa tu semua orang nak jadi YouTuber. Masa tu semua orang nak jadi blogger, portal kan. Okay. Yang I macam wow, dia orang ni blogger baru ni, blogger ataupun pemilik portal baru. And then terlepas dia punya rate card, I punya macam mahal. Kau baru start kot. Kau baru start satu posting 10,000. Gila. Kita orang macam aku punya harga tak sebanyak tu, Zack. Oh my god, kata macam Itu macam ini tak boleh ni. Macam nak kena maksudnya macam tu. Macam kau orang baru boleh letak 10,000 dan benda tu klien yang hantar. Macam hantar. Sebab dia tanyalah, kenal tak ni kan? Macam tak kenal tapi pernah dia jumpa kan, tapi tak tahulah dia tu pemilik ni, pemilik portal tu. Aduh, macam But itulah kan, in the end korang just buat apa yang korang rasa betul. Cuma yelah, kadang-kadang orang yang sama jugalah akan mempersoalkan kenapa industri kita begitu macam kecil dan tak berkembang. Kadang-kadang pada pandangan saya bukannya tak berkembang. Kalau kita tengok talent dekat luar sana dahsyat Budi. Cuma diorang tak famous je. Tapi kalau bagi diorang produce filem ke apa ke dan sebagainya, buat lagu ke apa semua, diorang bagus. Ramai artis-artis yang underground ni yang bagus. Contoh seorang macam orang kata video producer Syafwan, budak baru sekarang ni, masih belajar lagi dekat UiTM Puncak Alam. Dia masih belajar. Puncak Alam pula, Puncak Berdana tak silap. Syafwan. Sorry Syaf kalau kau dengar. Syafwan videographer tu. Bagus dia bagus. Dia editing mantap tu. Mantap. Tapi Budi, kalau Budi borak dengan dia, kalau Budi tanya dia, mesti banyak macam-macam Budi akan terkejut. Dengan kualiti kerja yang dia buat, berapa yang dia dibayar. It's all about. Sedihnya dalam kita punya scene ni, value tu orang tak nampak. Orang tengok apa? Orang tengok followers. Orang tak nampak mutu kualiti kerja. Oh, kau follow berapa? Oh, tengok jap poligami, nak promote poligami, boleh tengok jap views berapa? Oh, views tak sampai 1,000. Memanglah views tak sampai 1,000 sebab tu aku perlukan orang-orang macam kau. Orang-orang macam korang untuk support aku. Untuk support aku dan untuk macam jom aku nak kembangkan benda ni. But ni contoh Zack, contohlah artis keluar lagu. Artis baru ni, budak band lah kita panggil, buat lagu. Best gila lagu dia. Dia dah spend berpuluh ribu kat situ, beribu-ribu dia spend kat situ. So now dia nak promote lagu dia. Dia nak bagi orang dengar, dia nak buat marketing. Dekat marketing kita faham kita ada marketing budget. Faham sangat-sangat. And untuk tour semua ada budget. But macam untuk untuk promo pun ni semua kan. Kalau yang untuk legend-legend kita faham. Kita tahu mutu okay. Tak apa kalau aku spend duit kat sini pun, ini adalah kita bayar dia punya servis. Dan dia ada data mengatakan dia bagus. But ni majority yang kita tak kenal pun apa semua, kadang-kadang bayar. Ini berlaku betul-betul. Memang berlaku betul-betul. Kadang-kadang kita bayar ejen. Kita bayar ejen bawa 20-30 blogger. Haram kita tak kenal seorang pun. Pernah berlaku dengan Zack? Berlaku. Bukan sekadar dengan Zack. But yelah, sepanjang perjalanan saya dalam career dalam industri ni kan, bermula dari belakang tabir dan sebagainya. So saya nampaklah benda-benda macam tu. So I see like macam ni susah ni. So it's hard lah. Maksudnya susah nak cari makan untuk penggiat seni yang baru nak bermula. Sebab tu kita boleh nampak in the end
ramai orang penggiat seni ni diorang kerja office. You know, because nak kena struggle. Bila perform gig pun free. You know, nak bagi token 102 pun belum tentu. So macam mana diorang nak survive? Macam mana diorang nak survive? Macam mana diorang nak keluarkan next single? Macam mana diorang nak consistent? You know, so that's why poligami ni merupakan salah satu movement sebenarnya untuk. Is it your first single? Bukan. Untuk solo actually ni bukan first single. Okay. But ni single ke berapa? yang ni sejujurnya sebenarnya dah menjadi single ke 4, 5. Dah banyak. Cuma yang poligami ni yang Zack buat betul-betul. Yang sebelum ni just all out lah. Keluar promosi dan sebagainya, betul-betul buat pre-production, pre-launching, semua launching semua kan. Sebelum ni lagu solo Zack tak pernah buat apa-apa. But this time poligami, that's why Zack buat poligami. I just want to tell people, hey guys, I'm here. Aku masih ada. Mungkin some of you guys kenal Zack, Borak Kopitiam dan sebagainya. Tapi Zack juga merupakan komposer, penulis lirik. Untuk contoh lagu Sarah Suhairi, mungkin Lokman Faiz, Arif Baran, Mimi Haris. Zack merupakan komposer di belakang lagu-lagu mereka. But this time, because I really love music, Budi. Music is the first thing yang saya buat dalam industri. Music. Kedua baru hosting. So sebab itu untuk poligami ni, I just want to tell people that I'm here. You know, give me a chance. Give me a chance for me untuk do what I love in this world. Sebab kita makin tua, Budi. Betul. Sebab tu sekarang ni pun Zack rasa Okay, umur berapa sekarang? 30-an lah. 30-an lah. 30-an lah, okay. Korang fikir sendiri lah, 30-an, ada anak 2 orang, anak sulung pun nak masuk sekolah dah. Bini seorang alhamdulillah. Bini juga yang bagi green light untuk keluar poligami ni. Kalau tak, seram tak? Okay, kalau bukan tajuk poligami, Zack nak letak tajuk apa? Cerita tu memang cerita tentang isu tu. So memang poligami. Tak ada tajuk lain. Tak ada tajuk lain. Masa buat tu dah fikir tajuk. Memang dah fikir tajuk poligami. Simple. Aku rasa macam poligami you are the first yang letak poligami. Ke ada lagi? I'm not sure. Tak berani nak claim. Okay, kalau search dekat Spotify, aku rasa macam poligami ni Zack je yang buat. Oh yeah, mungkin lah. I think so lah. Macam maksudnya penggiat penyanyi, komposer ke siapa ke, tak berani nak letak tajuk tu macam tu. Termasuk Ring Karnai. So macam dia pun takut. Siapa? Ring Karnai. Dia kata, "Weh, kau betul lah buat poligami, bahaya tajuk ni Zack." Tak apa, relax. Tak apa, relax. Kita get attention daripada situ. Kau tengok kita dah get attention Budi lah. Macam the first soalan aku macam kenapa poligami kan? Okay, nak terus terang okay, misal katalah terjebak dengan poligami, adakah Zack bersetuju untuk benda tu? Walaupun kalau bini kau dengar kan Zack, mesti dia macam apa ni? Kau tanya macam saya bersetuju dengan poligami. Okay, setuju Saya bersetuju dengan poligami. Tapi saya tak mampu. Saya tak mampu untuk kahwin dua. Saya akan insya-Allah dengan izin Allah. Saya tak nak beria-ria. Aku takkan poligami, aku takkan tiba-tiba kau kahwin. Kita tak tahu kan masa depan kita kan. Kita tak tahu, kita bukan Tuhan, manusia bukan Tuhan. Saya bersetuju dengan poligami sebab poligami ni hukum Allah. Tapi saya secara peribadi taklah kot. Saya tak mampu. Tak apa seorang mampu dari segi nafkah zahir dan batin. Nafkah kita boleh cari, duit kita boleh cari, tapi saya tak mampu untuk melalui kehidupan yang macam macam mana kau ni raya pun kadang-kadang tak tahu nak balik mana. Itu satu hal yang jadi anak. Anak-anak kita tu. Anak kita macam tengok bapak kurang tu kasih sayang. Wallahu okay, alam. Gini nak buka cerita. My father pass away dah. Dia kahwin 3. Your late father. I punya ayah. Ayah I. Arwah ayah. Okay, arwah ayah dia dah meninggal. Masa dia meninggal tu I tengah tingkatan 1. Okay, cerita dia yang relate dengan cerita tadi. Maksudnya keadaan anak tu kan. Okay, kau spend, kalau kau berkahwin 3 kan. Kau macam mana nak spend masa dan yang menjadi mangsanya adalah anak. Mungkin dia akan kekurangan kasih sayang ayah. Faham tak? Okay. Uish. Budi, itu you punya kelebihan lah. Talking from your experience kan. Ya. Wow. Ini I alami di mana ayah I dia menjual ikan dia. Kita orang kampung, orang susah. Okay, dia jual ikan. Okay, dia spend masa dengan kerja. Okay, balik pula dia bergilir macam satu malam isteri tua, satu malam lagi isteri yang kedua, dan
Maksudnya macam tu. Wow. And then end up dia tak boleh nak commit kot. Dia tak kahwin dengan maksudnya dia cerai ke, dia berpisah macam tu. Sebab yang isteri yang ketiga tu daripada Besut Terengganu. Z, mungkin Z tak tahu I punya asal mana. Okay, I punya rumah dekat Bacok. Kelantan. Saya orang Kelantan. Okay, Bacok. Okay. My mum, bini yang kedua. Okay. Bini yang pertama tu duduk dekat dalam 20 minit dengan motor. Macam tu, dekat lah. Tapi nak bini ketiga ni jauh, Besut kan. Besut macam putih. Tahu tak Zack, kita orang tahu cerita ni sebab masa tu of course I kecil kan. Benda berlaku tu masa kecil lah. Ya. So macam macam mana nak pergi kan, Besut dengan jauh. Jauh Bacok. Jalan dulu pula. Zack dah tahu peta kan. Besut jauh. Besut tu Terengganu. Jauh. Jauh. Macam tapi end up sampai last dia meninggal ada 2 orang isteri lah. Tapi so I can feel anak yang di mana ayah tu berkahwin 2 kan. Kita tahulah macam mana. Faham. Kadang-kadang kita balik sekolah ayah kita tak ada apa semua kan. Itulah like I was saying waktu mula-mula tadi tu kan, poligami tu tak salah sebab memang dalam hukum pun memang itu hukum Allah. Yalah. Kita tak boleh lawan itu. Tapi orang yang apply poligami tu macam mana? Sebab itulah sebab dia ada pro and cons. Dia ada pros and cons. So Z tak nak for me bila nampak benda tu depan mata, I think banyak buruk sebenarnya. Kalau macam Budi, kalau macam Budi sendiri lah. Okay, Budi seorang suami kan. Okay, kalau macam Budi sendiri poligami macam mana? Okay, kalau nak apply kan, I takkan apply sebab macam Z jaga yes. Kau cukup duit tak? Betul. Kalau kau kaya macam Alif Syukri boleh kan? Even Alif Syukri pun tak. Betul. Dia kaya raya pun dia tak buat. Betul. Maksudnya. So sama lah, kita sama lah. Macam Z tak against poligami. Poligami boleh. Poligami hukum bukan hukum manusia, hukum Allah. Allah bagi. Tapi kalau Z tak kot. Buat masa ni tanya Z betul tak kot. Gitu lah. Z, kita buka cerita macam mana Z boleh jumpa your wife. Okay. Macam mana nak cerita? Macam mana berputiknya cinta, perkenalan tu berlaku. Macam mana saya nak bercerita tanpa menggurui hati siapa-siapa ni? Aduh. Okay. Saya basic macam ni lah. Basically wife saya ni alumni Uniza. Uniza. College Universiti Zainal Abidin tapi saya Uniza. I belajar situ. Alumni juga ah. 2 tahun. Okay, dulu I UIA. Okay, UIA York Gombak. Tiba-tiba nak kena pindah ke Kuza. Kononnya dengan adanya pelajar-pelajar UIA ni dapat memantapkan lagi lah Kuza ni untuk menjadi universiti. Faham. Okay, untuk sebab jadinya Uniza tu sebab kita orang lah. Faham. Yang jadi mangsa. First batch. First batch. Okay. Wow. Okay, Z belajar mana? Z UiTM. Okay. Your wife Uniza. Okay. Cerita dia kat situ. Okay, so dia Uniza. Alright. Dia kira one of the top student juga kat sana. Dia student pandai lah. Okay. Dekat situ, dekat Uniza tu lah dia berkawan baik dengan Sufian Suhaimi. Dia berkawan dengan Sufian Suhaimi. Z kenal Sufian dalam industri lah. Waktu tu Sufian keluar lagu first single dia lagu terakhir. So Z berkenal dengan Sufian rapat. Jadi kawan baik lah, jadi kawan rapat. Kemudian ada satu time ni celebrate birthday Sufian dekat satu tempat ni lah, satu banglo yang disewakan. So dekat banglo tu dikumpulkan lah semua kawan-kawan baik Sufian Suhaimi. So termasuklah saya dan isteri saya sekarang, Kila Mustafa ni lah. Waktu tu Kila ni lambat. Z macam langsung tak fikir langsung, tak kenal langsung dia siapa. Sebab kita orang basically kawan-kawan Sufian yang rapat yang dikumpulkan kat situ, which is circle tu semua lah. Tiba dia sampai Z macam, uish,
Wah, siapa ni yang lawa bukan main. Lawa pakai baju putih. Dah lah lawa, bijak pula. Bijak, tudung hijau. Dia model time tu. Oh, dia model? Dia model. Dia tudung. runway. Dia model tudung, dia runway. Dia banyak memperagakan baju-baju yang macam muslimah tu lah. Okay. Kemudian ini tinggi kan. Cantik. Kita buat besar. Kita tahu lah ini bukan, dia mesti bukan level aku lah. Waktu tu kan. So saya macam cakap kau Pian, Siapa dia ni Pian kan? Aku suka dengan dia ni kan. So Pian cerita, weh ni kawan aku bla bla bla. Tahu saya cakap apa? Weh aku nak kahwin dengan dia. Pian gelak. Pian punya gelak. Dia kata kau serius lah kau dengan Kila apa semua kan? Kata serius lah. So Z kenal Kila ni birthday Sufian Suhaimi 3 Mei. Kewujudan dia pun Z tahu waktu birthday Sufian juga 3 Mei. 4 Mei kita orang mesej. First date? Tak bukan first date, tapi minggu yang sama. Oh, dah tukar nombor ni? Sebab kita dalam grup. Dalam grup birthday tu. Okay. WhatsApp group birthday tu. Okay. Sebab kita kan nak buat surprise kat Sufian. Pagi tu bawa naik helikopter lu pakai semua. Oh, yang tu. Okay, itu kita tak cerita. Okay. So okay. Petang tu kita orang standby kat banglo tu. Kita orang standby kat banglo tu. Ada semua tu ada lah. So kita orang pun apart di behind cerita tu, kita orang ada lah. So dah berlaku surprise tu semua. Tu kita dalam grup tu, itu yang boleh message dia. Tapi waktu tu Budi jual mahal Kila. Dia jual mahal. Dia tak layan. Dia message 9 pagi, balas 4 petang. Macam tu punya style. Last sekali kita macam acah-acah macam okay, tak apa aku tak nak kan. Okay, Z esokan hari tu yang apa yang menyebabkan Z cakap dekat Pian yang cakap aku nak kahwin dengan dia ni. Memang yakin ataupun dah yakin. Macam dah rasa aku akan kahwin ataupun dah macam tertarik? Apa yang membuatkan perasaan macam tu? Z sebelum Z kenal dia, Z dah single lama tau. Berapa tahun enggak Z single lah. And then ada satu time tu Z pergi umrah. So dekat umrah tu Z ada doa lah spesifik. Dan bila Z balik Malaysia, alhamdulillah dengan izin Allah, semua doa yang Z doa tu semua dapat. Termasuklah dia dapat jadi DJ Hot FM lah, apalah semua tu. Z dapat. Kemudian satu je yang Z doakan tu belum lagi, which is jodoh lah. So bila Z nampak tu, Z tak tahu, Z tergerak hati. Dan kita orang tidur kat situ tau. Tapi diawasi ada orang tua ada seorang orang tua yang mengawasi kita. Bukanlah kita parti dia, tidak. So memang wanita tidur di rumah atas, kami lelaki tidur di bawah macam tu, di tingkat bawah. Dan ada seorang aunty yang jaga kita lah. Okay, so malam tu kita lepak-lepak kat swimming pool, makan semua kan. Kemudian ada satu teko tuang air. Teko. Okay. Tuang air kan, air teko kan, minum. Budi, that was the best teko selain my mother buat. So I was like, sebab ke dalam tu semua like bujang-bujang kan. Z, kau tahu tak, kau boleh buat lagu dengan cerita ni kan. Siapa buat teko ni kan? Siapa buat teko ni sedap gila. I buat kan. Semua Kila cakap. Kila buat sebab kita semua minum. Sufian minum, kita minum semua. Ramailah ada. Tapi dia orang puji tak? Dia orang minum sedap. Tapi Z lah lebih-lebih. Wih sedap kan. Tapi kau mesti tahu dia yang buat lah. Kau just teka. Waktu tu tak tahu lagi. Curious lah siapa buat. Curious, memang curious. Sebab Kila waktu tu dekat dapur di bahagian sana. So bila keluar Kila buat, wah ini enak banget ni. Enak banget ni TO ni. Padahal TO panas. Lepas tu keesokan kita orang tidur long story short, kita orang tidur. Keesokan pagi bangun, dekat meja siap breakfast lah. Breakfast semua. Sebab banglo kita orang memang dah attach seorang macam chef ke apa macam tu lah, pembantu lah untuk kita orang. So dia susun semua makanan semua. Di belakang pembantu tu yang chef tu, tahu siapa yang duk tolong semua? Kila tu. Wah, kita macam ini wife ini material. Perempuan Melayu terakhir ni. Betul, itu ayat Z. Sebab sebab memang kawan-kawan mostly waktu tu orang-orang aku ni. Untuk wanita yang Z kenal waktu tu macam tu susah. Weh, ini wife material. Lawa. Wife material ni kan. Lepas tu Z pun macam okay, itu yang bagi tahu kat Sufian macam tu yakin lah. Aku nak kahwin dengan dia ni kan. Okay. Situ lah. So kan Z cakap kat Budi tadi kan, Z cerita, Z kata dia tak reply lah. Malaysia pukul 9 reply pukul 4 kan. So ada satu time tu, keesokan hari tu Z akan fly ke Singapore. Z akan pergi Singapore, ada kerja sikit lah. Lepas tu macam tak apa lah, dia dah tak ada belah ni. So Z hantar message kat dia. Message dia Z tak ingat apa benda, tapi Z cakap kat dia,
sorry for disturbing, but kalau I've been going to Singapore tomorrow. Kalau you rasa you tak perlu reply, tak reply dah. And I balik daripada Singapore, I takkan kacau you dah. Gitu. Tiba-tiba dia call Budi. Dia call kita. Ayat merajuk ke? Macam patah hati. You pergi Singapore buat apa pula? Macam tak ada, ada kerja sikit semua. Ya ke semua? Betul. You dah makan ke? Tanya Zack. Belum makan lagi. You dah makan ke? Belum. Lepas tu caring pula. Lepas tu kata okey lah, jom lah I bawa you pergi makan. Macam boleh. Uish, tiba-tiba dia macam okey. Tak tahulah sebab kesian ke apa kan. Tapi pergi lah. Kita orang pergi Monster Walk. Kita orang pergi Monster Walk. Boleh sebut nama kedai? Boleh. Absolute Thai. Kalau korang pergi Monster Walk dekat kalau korang pergi Monster Walk, Absolute Thai kat Monster Walk, situlah tempat Zack cakap dekat Kilam macam ni. Bayangkan order makan. Order makan. Ini first date ni? Ini first date. Dia bukan date pun. First jumpa selain daripada selepas birthday tu. Selepas birthday Sofian tu. Jumpa first one to one. Okay, Kilam dah order makanan. Okay, Kilam macam ni lah. Actually I don't want to waste time. I punya intention towards you is I nak kenal you, and kalau kita okay, I nak kahwin dengan you. Kalau you rasa benda ni buang masa apa semua, it's okay. I pun tak nak buang masa. And I don't think that we can be friends. Ayat dia serius So terkejut tak terkejut perempuan tu. Memang dia terkejut lah. So Kila terkejut. Dan tu cuk, wah, aku dah kena perangkap ni. Makanan pun belum sampai. Aku dah kena perangkap. Dia cakap? Tak ada, dia tak cakap lah. Tapi ada tak korang macam ingat-ingat balik macam yalah bila dah kahwin? Ada, of course ada. Kita orang selalu kan tengok anak berdua, kadang-kadang kita orang macam ingat kat kita punya first date tu. Kita selalu sebut Shoria sebab Shoria tu adalah rumah banglo yang birthday Suhaimi tu lah. Okay, teruskan cerita tadi masa date ni. Masa date tu, lepas tu banyak kali juga dia macam dia tak say yes pun. Reaction dia macam terkejut Dia macam bagi time bagi masa macam tu. So dia kan model runway. So start pada hari tu, kalau dia ada fitting ke, dia ada ni ke, Zack akan pergi lah. Dia akan ikut dia. Bodyguard ada. Macam tu lah. Sampailah time yang macam, weh, ni lah benda ni sampai dapat sejambak bunga lah bagai kan. Kita mula insecure, tak boleh, gua kena lock ni, gua kena lock. Ada jantan lain lah yang hantar bunga. Sejambak bunga lah, coklat lah. Pernah try ajak dia tengok wayang lah. Sebab benda tak official, kita pun tak boleh marah lah. Sebab dia bukan siapa-siapa bentuk kita kan. Lepas tu ada satu malam tu, Zack macam, weh, ni lama sangat nak tunggu jawapan ni. Okay, macam ni lah. Kalau you ini call ke apa? Call? Tak nak hantar dia balik. Okay. Kalau you accept me kan, I tak nak tahu lah, you just call me B lah. Lepas tu dia cakap, okay B. Yes. Sama saya. Okay. Sebab kita orang tak pernah macam like, okay, so from now on kita boyfriend girlfriend tak. Macam okay, macam ni lah. Confession lah. Macam I don't want to waste time lah. I won't ask you the same question over and over. But if you think that you're ready, you just call me B. Okay. Itu je the signal. So dia terus jawab, okay B. Saya jawab. Dah lah, dia pandai lah. Waktu tu dah lah nak hantar balik. So bila hantar balik, kita jadi macam terbangan lah. Tak tahu kan. So the rest is history lah. So Zack kenal bulan 5. Then berapa lama you guys nak ambil masa untuk nikah? Zack kenal Kila bulan 5, bulan Mei, 3 Mei, birthday Sofian. Kita orang bertunang bulan 7. Okay, 2 bulan lah. 2 bulan. 2 bulan untuk ambil masa. Untuk bertunang. Okay. Kita orang nikah bulan 11. Semua dalam tahun yang sama. Waktu tu macam Zack kata kat Budi tadi lah, Zack macam memang dah nekat lah. Memang aku nak kahwin lah. Nak bagi mak ayah aku cucu lah, macam tu lah. So memang dah nekat untuk berkahwin. Dan Alhamdulillah sampai ke sekarang, ya, kita ada 2 cahaya mata. Yang sulung Zander Mikael, yang kedua Zinirah Mikaela. Laki dan perempuan sepasang. Alhamdulillah. Itulah cerita dia. Boleh buat lagu. Kan. Kita keluar poligami dulu. Tengok kalau menjadi, kita buat lagi. Your first lagu apa dia, Zack? Your first lagu ni poligami yang keempat. Okay, the first. Lepas keluar 3, saya keluar lagu yang berjudul Masih Setia. Masih Setia. Solo. Okay. Lepas tu Sekadar Kawan. Lepas tu
Okay, actually sebelum saya masuk 3 dulu pernah keluar satu lagu Tolong Jangan Pergi. So 3 kira lepas keluar 3 ini single ketiga lah untuk solo. Kira Masih Setia, Sekadar Kawan. Tak Masih Setia, Sekadar Kawan, 90 Days lagu English. 90 Days lah baru Poligami. So betul lah 5 lah total lagu solo. Banyak juga. Semua ada dekat Spotify. Semua ada kat Spotify. Tapi mostly kalau tengok yang 2023 rap baru ni, ramai orang suka 90 Days tu. Tak tahu sebab English kot. English kot. Maybe lah. Dia macam lagu Aisyah Retno. Bila orang keluar sebab bila kita buat lagu English, dia penerimaan meluas lah. Zek, selain tu Zek, apa yang sukarnya untuk jadi seorang penyanyi, yang untuk dikenali sebagai penyanyi? Sebab Zek orang nampak lebih kepada hosting. Betul. So apa sebenarnya selain daripada tadi lah masalah dengan penerimaan orang, kerana orang kan. So mungkin apa lagi yang Zek cakap macam satu cabaran lah, susah lah jadi penyanyi ni. Bagi Zek lah sebenarnya dia sebenarnya bukan penyanyi sajalah, like apa jua kerja kita pun konsistensi. So untuk kita portray yang terdekat sajalah tahu Zek kau penyanyi. Tapi untuk kita mendapatkan satu title yang memang orang kata kita penyanyi, memang kita perlukan konsistensi. Kita kena keluar material selalu, kita kena at least buat cover. Contoh Hel Husaini, before dia jadi Hel, sebelum dia keluar Jampi pun orang memang kenal dia sebab dia cover lagu dekat Instagram. So apa jua kerja yang kita buat, kita kena konsisten supaya orang nampak dan jelas branding yang kita bawa ni apa. Macam Zek, orang nampak Zek lebih hosting dan sebagainya sebab memang Zek ni pun banyak majority benda macam ni pun bercakap. Benda-benda kat Instagram pun banyak benda-benda yang bercakap. So jarang Zek post benda tu. Jadi lagu ni sebenarnya Budi, Zek tak kisah pun kalau orang tak chop Zek sebagai penyanyi. Zek nak bagi dengan karya je. Zek tak kisah apa title orang nak bagi pun. Yang penting orang tahu je, Zek dia berseni, aku ni anak seni gitu. Aku tak perlu untuk orang macam dia ni pelakon, dia ni penyanyi, dia ni pengacara. Tak perlu. Cukup orang tahu aku ni anak seni, dia cukup. Because I really love art. Tak adalah Zek, kalau bila dah alang-alang ada 5 lagu kot, 5 lagu dah boleh buat showcase lah tu. Tu lah. Tapi alang-alang kononnya lah macam orang nak cari siapa penghibur, nak penghibur. At the same time boleh jadi MC, kan? Orang macam orang tertangkap dah siapa. Tak ada dia cakap Awal Syari. Okay, siapa contohlah dia orang mesyuarat meeting sama-sama dia orang. Siapa yang boleh buat MC dengan sambil menyanyi? Keluar nama Z American. Sebab tu itu yang susah, maksudnya ada nama lain yang dia orang akan keluar selain daripada Z American. Sebab tu kita nak sekarang ni orang yang meeting tu disebut Z American. Z American nombor satu. Betul. Z setuju. Susah tak nak macam tu? Sampai ke tahap macam tu. Dia tak susah. Benda tu dah ada dalam kepala. Tapi cabaran Z adalah bermain dengan masa. Macam sekarang Z kena terima kenyataan yang I'm a father of 2 children, wonderful children. Z juga suami dan sebagainya. Dan Z kena teruskan buat kerja hakiki yang mendatangkan duit sekarang ni. Jadi untuk Z betul-betul buat sesuatu yang tak mendatangkan duit tu agak susah lah. Sebab itu the key is consistent. Z bermain dengan masa. Dia tak susah. Z tahu je macam mana nak. I know this can work. Contoh, kita post video menyanyi selalu, buat cover selalu, lepas tu buat showcase, buat gig, join open mic dan sebagainya, boleh buat. Tapi dia akan berbalik kepada kita kena konsisten. So Zek punya cabaran adalah masa. Kadang-kadang kita nak buat ni ada kerja lain dengan anak-anak lagi dan sebagainya. Cuma sekarang untuk Poligami ni Zek akan usaha juga untuk tunjukkan kepada penonton, no, this time I'm serious. Because diorang dah tahu Zek buat lagu untuk artis-artis lain juga, penyanyi-penyanyi lain juga. So this time, okay, this is my product. So Zek sendiri akan menyanyi. So lepas ni akan lebih tersusun lah. Because memang pun sebenarnya Budi, kalau orang panggil Zek jadi MC pun memang diorang akan suruh Zek menyanyi juga. So kalau orang tanya dekat Malaysia, Zek ada pelakon yang Zek suka. Siapa? Pelakon. Siapa tu? 2 orang yang Zek boleh sebut. Sekarang lah. Okay, macam inilah. Zek memang Zek membesar dengan, Zek suka, of course, Allahyarham Dasri Piramli, Namron, Beto Kushairi ni semua. Okay, tapi sekarang memang kalau tanya Zek siapa, 2 orang je. Okay, siapa? Nadi Nasa,
Nadine Nasa. Nadine Nasa dengan Kas. Apa? Kasrina. Dua tu. Ni mesti tengok cerita tu. My Cerita Famous apa? Ex-Boyfriend. You. Tapi Nadine tahu tak? Nadine tahu Nadine tak tahu lah. Kalau dia tengok ni dia tahu lah kot. Hai Okay, Nadine. macam mana terinspirasi dengan dua orang ni? Nade, Zack suka dia step apa tu Project High Council. Project High Council. Project High Council. Zack macam, Project High Council. Okay, bagi Zack the best. Okay, this is my personal opinion. No hate, don't hate please. The best cast dalam tu bagi Zack. Kan, untuk budak-budak baru, muka fresh apa semua. Biasa kan, biasa kan kita tengok cerita, memang ada pelakon ni muka sama kadang-kadang kan. Cerita ni lah muka dia. Tapi bagi Zack, cast yang fresh, the best line up bagi Zack is Project High Council lah. Project High Council. Project High Council ni dia punya level dia, kalau contohnya pengarah nak ambil Zack free pun Zack jom boleh lah. Free pun tak apa. Sebab memang best, berkualiti. Zack macam attach tau. Zack susah kan nak attach dengan dengan certain drama apa semua. Macam power ni, best ni. So Zack macam suka lah. Zack suka Tapi geng-geng. drama tu memang fenomena. Kali tu kan dia orang buat roadshow dekat KLCC penuh tau. Itu jarang nak nampak orang yang support Malaysia. local drama. Betul. Local drama bukan local film. Penuh Zack. Kat Konkos tu. Ya. Zack macam Budi ada Budi mesti ada punya. Budi mesti ada punya. So Zack macam, apa benda ni kan? Apa benda yang hype sangat ni? So Zack tak tengok waktu dia di siaran tu lah. Zack tengok waktu macam Astro kan, dia ada macam contohnya episod tu kita boleh tengok terus kan, episod 1, episod 2, episod 3 kan. So Zack tengok time tu lah. So, apa benda yang hype sangat ni? So Zack tengok, wow, gila ni betul cerita Malaysia ni weh. Dengan Naim Daniel jadi ayam macam tu kan, Nadir kan, Amirul Aiman kan. So lakonan Nadine Nasa dalam Project High Council mengalahkan Amirul Aiman dengan Amir Anaf lah. Okay, Z tak boleh kata. Amir Anaf pun bagus juga. Orang Ganu. Amir Anaf orang Ganu. Amir Aiman pun aku cakap, dia ni biar betul pun power juga. Nadine, tapi antara tiga-tiga ni Z suka je tiga-tiga ni. Tapi antara tiga-tiga ni, Nadine ni Z tak tahu kenapa. For me personally, dia stand out a bit lah. Dia stand out a bit. Mungkin karakter dia kot lebih dekat dengan hati Z. Amirul dengan Amir, diorang power, diorang bagus, no doubt. But Nadir punya karakter lebih dekat dengan Z tau. So bila keluar My Famous Ex-Boyfriend, kenapa Z nak tengok mula-mula? Because Z nak tengok si ni Nadir. Hale Husaini. Dia first time berlakon. First time berlakon. Itu yang membuatkan Z nak tengok. Because Z dengan Hale pernah jadi housemate sekejap. Pernah jadi housemate sekejap. Waktu tu dia baru keluar AF. Bukanlah jadi housemate official macam Z menumpang rumah dia dengan seorang lagi kan, grup dia kan, Azhar. Azhar. Z dengan Azhar berkawan baik sampai sekarang. Kita orang share birthday 14 April sama-sama. Okey tak Budi? Macam ada unggas tiba-tiba ada baring. Baring news okay. So Z nak tengok Hale macam nak tengok macam ni, macam mana dia ni berlakon kan, Hale berlakon ni kan. Menjadi tak? Surprisingly kan. Kan? Power lah. Kan? Aku macam bila mesti dia mesti berlatih ke, ataupun dia buat rehearsal ataupun bakat sedia ada ke, macam mana? Dia mula-mula Z tengok My Famous Ex-Boyfriend ni, Z very open minded tau. Macam okay, aku takkan judge sebab aku tahu Cupcake Aisyah is not an actress and Hale Husaini is not an actor. But Cupcake Aisyah doing very well dalam YouTube, content creator, dia bagus. Hale memang penyanyi yang menjadi dan dia tak pernah tunjuk dia punya bakat kan. Dia apa yang Hale Husaini buat selain penyanyi? Tak ada. Dan dia memang betul-betul fokus. Dan betul lah. Wow, dia sebab tu bila orang tengok Hale Husaini, kita ada satu macam wow factor dekat dia, because dia memang tak buat benda lain selain daripada menyanyi dan buat lagu. So okay, nak tengok My Famous Ex-Boyfriend ni sebab Hale. Okay, nak tengok. Tak tahu pun dalam tu ada Nadir. Nak tengok first semua. So like I said, I takkan judge sebab tahu memang okay. So mula-mula nampak okay, first 2 episode okay, memang Hale nampak yang dia macam cuba untuk sesuaikan diri ke apa, I don't know. But tiba-tiba ada satu episod tu dah start muncul ni Nadir. Nadir ada. Menarik.
Tersangkut pula kau. Tersangkut. Ni sampai habis lah. Tengok My sampai Famous habis. Ex-Boyfriend daripada awal sampai habis. Lepas tu dah habis tu tak tahu nak tengok apa, buka YouTube tengok behind the scene. Tengok dia orang punya interview bagai serius. Saya macam wah. So dan Zaid tak tahu Nadir dengan Kas in real life diorang together ke? Oh tak tahu I don't know lah kan. But sampai I rasa macam diorang betul-betul bercinta. Diorang ni betul-betul bercinta ke? Okay. So si Kas ni Zaid suka sebab apa? Zaid tengok Kas ni the first dekat drama My tu lah. Famous Ex-Boyfriend. Sebelum ni tak kenal pun. tak kenal. Zaid tengok dia Zaid pergi mall lah, nampak dia dia jadi Tahu kan tudung muka dia rasa apa? Mira Filzah orang cakap kan. Okay, mula-mula Zaid macam ada Ada sikit lah. Tapi lama-lama tengok bab dahi sikit lain sikit. Tapi bab pipi mungkin sebab dia lebar sikit. Dia lebar sikit. Kalau Mira Filzah dia kecil. Tapi ada lah photostat dia kat situ. Sebab Mira Filzah Zaid pernah interview waktu dia datang jadi guest Borak Kopitiam. So Zaid pernah jumpa. Kas Zaid tak pernah jumpa lah. Nadir pun Zaid tak pernah jumpa. But tengok Kas, Zaid suka dia punya ni. Dia punya I don't know, dia punya watak. Budi pernah jumpa Kas tak? Pernah. Dia kat luar macam tu ke? Tak Sikit lah cara bercakap. Tapi of course karakter untuk drama tu macam tu kan. Sebab Zaid suka lah. Zaid cakap perempuan ni nice lah, best lah dia ni. Dia berlakon tak nampak macam dia pelakon baru. Dia pelakon baru kan? Baru. Zaid, tapi dia tak baru pun dalam setahun lebih 2 tahun. Dia asal mana? Dewi Remaja lah. Tanya Budi. dia asal. Dia macam dia boleh ada. Nanti kita panggil Kas dengan Zaid Kita buat together. So itu ada. Yang tanya semua Zaid soalan. So Zaid suka lah. Zaid suka Nadir dengan macam mana kita boleh cerita pasal Nadir? Tu lah. Sebab cerita pelakon yang tengah in bagi Zaid. Zaid pun cakap Nadir dengan Kas lah. So Nadir dengan Kazrina. So Zaid suka. Dari segi Okay. Zaid tahu sebab apa Zaid sebut dia orang. Okay, tapi Nadir dengan Kas adalah pelakon yang Zaid suka. Tapi kalau dekat Malaysia ni, kalau Budi tanya Zaid, bagi satu nama yang Zaid rasa tengok dia je Zaid rasa inspired untuk bekerja. Siapa? Alif Sata. Alif Sata, dia boleh mengacara dengan baik, cukup baik. Dia boleh berlakon cukup baik. Dia boleh menyanyi cukup baik kan? Dan sekarang tengok dia buat movement Geng Subuh Macam Jumaat, sangat baik. So Alif Sata ni bagi Zaid, dia satu package tau. Yang kalau Zaid yang ada anak ni pun, Zaid okay kalau anak-anak Zaid nak tengok Alif Sata dan get inspired by him. Because inilah influencer. In terms influencer yang sebenar-benarnya, kalau spek yang betul, korang tengoklah Alif Sata. He is the right spec untuk an influencer. So sebab itulah Zaid macam tak penting sangat pun untuk orang labelkan Zaid penyanyi ke pengacara ke apa ke. But I want people to look at me like how I look at Alif Sata. Show the real talent. Yeah, like I said lah, I want Zaid ada lah. Betul, like I want people to look at me like how I look at Alif Sata. You know, dia jadi AJL berapa kali kan, apa semua. So that's why Zaid tak terlalu. Zaid pernah berlakon drama? Tak pernah berlakon drama. Tak pernah. Boleh. Zaid boleh. InsyaAllah Tahu tak macam biasanya seorang pengacara, MC, dia boleh bawa watak certain watak lah. Boleh lah macam pelafasan Zaid tak tahu dialog dalam drama, faham tak? Oh ya ke? Zaid tak tahu nak ke mana. Zaid tak tahu. Tapi kalau ada offer. Pernah pergi casting? Pernah. Dulu punya Zaid cerita pernah pergi casting. Tapi tak dapat pun. So Zaid pun macam nak, kalau Budi tanya Zaid, dua benda yang Zaid belum capai lagi. Which is pertama berlakon, kedua adalah pengubah suara untuk kartun apa semua tu. Dua ni yang belum lagi. Yang lain macam muzik, Zaid dah pernah tercalon dengan 3 untuk AIM ke-19 dulu untuk vokal berkumpulan terbaik dalam lagu. And then pengacara pun dah, radio pun dah menyanyi. So kebanyakan dah, kecuali berlakon dan juga suara tu. Tu lah. Thank you Budi. It means a lot coming from you. Terima kasih sebab cakap pasal berlakon. Kita tak pergi lagi. Bukan berlakon tu. Berlakon tu. Macam Zaid nak Zaid kena cuba. Sebab I can see you punya
pengacaraan. Okay. And then I reflect dengan apa yang ada pada Alif Sata. Sama je. Cara seorang pengacara kan dia deliver message, temu bual macam tu. So kalau macam Alif Sata boleh buat, kenapa Z tak boleh buat? Wow, thank you. InsyaAllah. Cuba berlakon sikit. Nak saya berlakon ke? Bagi saya satu watak. Bagi saya satu ni. Kini watak dia Nadir Nasa. Watak Nadir Nasa dalam My Ex Best Friend. Apa? My Famous Ex-Girlfriend. Okay. Wah, sikit lah. watak Nadir Nasa dalam My Famous Ex-Girlfriend. Okay. Salah satu scene je yang melekat sampai sekarang. Ini kita tanya orang yang apa je fanatik dengan watak Nadir Nasa. Okay. Contoh. Okay, yang berkesan lah, yang macam kan jalan cerita kan dia kan turun naik dan dia punya cabaran dengan dia punya apa isteri dia yang banyak. Ada satu line tu yang membuatkan saya macam okay. Dia lebih kurang anak dia Afan tau. Anak dia Afan tiba-tiba nampak tangan lebam tau. Dia pengang, dia bawa Afan tu, dia pergi jumpa ex-wife dia cakap, bertahun-tahun I sabar dengan you buat apa-apa saja dekat I sabar, I tahan je. Something macam tu lah. Siut sedih pula. Tapi you jangan sentuh anak I. Something macam tu lah. Gila lah. Jadi something macam tu lah. Pandai meniru Ni mesti pernah berlakon. Banyak kali berlakon. Ulang-ulang drama tu. So best lah. So berlakon. Tapi kalau ada any directors ke producer kat luar sana, kalau memerlukan yang jenis badan macam ni ke apa, boleh Ni Budi yang tanya. So tapi kadang-kadang benda ni rezeki kita tak tahu tau Z. Walaupun kita pergi casting banyak kali tak dapat, tapi dia ada lubang lain. Itulah insya-Allah. Macam contohlah Z tadi cerita kan. Untuk jadi pengacara, Z pergi casting lah, uji bakat, tiba-tiba orang kenal Z melalui YouTube. Itulah pasal. Cuma bezanya dulu Budi, dulu Z bujang. So semua all out. Kira tak perlu fikir apa. So bila dah kahwin dah slow sikit kan. Responsibility Z banyak besar. Wife Z housewife. So berbeza dulu YouTube jadi ke tak jadi ke, tempat tinggal ada, rumah mak ayah bayar, makan free, mak ayah ada apa semua. So Z sekadar fikir jom buat YouTube buat konten. Sekarang berbeza. Sekarang Z dah tak boleh buat macam tu, dah tak boleh nak all out sangat, because Z kena fikir, tindakan aku ni akan memberi kesan kepada anak bini aku. So tak boleh nak terlalu ni sangat. So that's why Z nak kena kerja, nak kena cari duit lagi, nak kena buat benda-benda gitu lah. Z percaya tak dengan populariti datang dengan kontroversi? Populariti, so bila kita ada sesuatu kontroversi yang berlaku, benda panas tetap dengan hidup kita kan, akan membuatkan kita popular. Z berpegang pada tu ataupun sengaja? Kadang-kadang orang yang nak popular, aku nak jadi popular, tapi macam mana cara dia? Salah satunya buat kontroversi. So bila dah cakap tadi Z macam fikir pasal anak, fikir pasal isteri, nak buat benda. So benda tu akan slow sikit lah orang kenal Z. Betul. Faham tak? Faham. So Z memilih untuk jalan singkat ataupun jalan yang lama tapi tak memakan diri lah. Maksudnya ialah jaga hati isteri, jaga hati anak kan. Dia lebih kepada bukan jaga hati isteri atau jaga hati anak. Dia berbalik kepada apa-apa saja yang Z buat, Z mencari keberkatan lah dekat situ. Sebab for me, betul tak dinafikan popular kontroversi akan serba sebanyak sebenarnya akan fit popularity. Sebab of course portal media, melodi semua akan cari Z. Of course. Exposure dekat situ. Tetapi dia berbalik kepada Z fikir, Z berpegang satu. Z berfikir dengan konsep rezeki. And Z berfikir dengan konsep rezeki, di mana buat apa tu, kita rezeki kita bukan dekat tangan manusia. Rezeki kita dekat tangan Tuhan. So macam mungkin hati manusia ni yang boleh yang boleh sentuh hati manusia ni adalah Allah je. So that's why Z just buat apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah benci, nescaya Allah kabulkan hajat di hati. So that's why
Yelah, sebenarnya Budi, kalau Zack kongsi dengan Budi banyak benda yang Budi akan terkejut lah. Sebenarnya kalau salah Zack, satu yang paling kalau contoh lah, kalau kita nak fikir tentang kontroversi, dah terlalu banyak dah. Kalau sebenarnya kalau Zack, okey lah, boleh lah, tapi tak boleh. Kenapa Zack pakai nama Marikan tau? Zack Marikan tu nama arwah, nama arwah tu. nama sebenar Zack apa dia? Nama sebenar. Nama sebenar Zack. Nama sebenar Zack. Okey, nama sebenar Zack betul-betul nama dalam IC Muhammad Zulhilmi. Okey, tak ada Z tu tapi Z huruf Z Zul lah. lah. Zul. Okey. So waktu Zack belajar UiTM, Zack punya roommate nama dia pun Zulhilmi juga. Okey. So kita ada dua Zulhilmi. So macam alamak, dua-dua Zul kan. Macam okey lah, macam ni lah weh. Panggil aku Zack. Kau panggil aku Zack lah. Okay. So dia pun, kalau kau ada nama, aku pun nak nama gak. Habis nak panggil kau apa? Panggil aku Pak Tam. So dia Pak Tam, saya jadi Zack. Pak Tam sekarang dah jadi pegawai penjara pun. Oh dia. So Zack jadi Zack lah. So Marikan tu nama arwah atuk. Nama arwah atuk. So Zack bawa nama Marikan, nama keluarga tu, supaya bila apa-apa Zack buat dalam kerjaya ni, Zack cuba sedaya upaya untuk tidak memalukan nama keluarga. Sebab tu Zack macam Zack Marikan. Hang ni bawa nama Marikan yang kena bawa baik-baik gitu lah. Macam tu lah. Tapi kalau macam Zack cakap tadi lah, kalau nak buat hal kes yang besar-besar, dah lama Zack buat kan? Tapi yalah, fikir pasal boleh sangat. Boleh sangat zaman muda-muda dulu kan. Kalah Hiana. Kalau Zack cerita kalah Piana. Tak adalah kalah pian kan. Tapi kalau zaman muda-muda dulu, kalau nak cerita kan, kalau Zack bagi tahu Zack bercinta dengan siapa pun orang dia gitu. Tapi kita tak nak, kita malas. Tak nak. Untuk tahun 2023 cerita sikit. 2023, good question lah Budi. Jarang orang tanya soalan ni. So the best highlight untuk 2023 bagi Zack adalah susah, terlalu banyak. Okey, pilih satu yang kira melekat dekat hati lah. 2023 Zack berkawan balik dengan Azhar. Azhar partner Hill dulu. Azhar AF. Kita orang renggang lama gila. Okey, sebab apa kena renggang? Sebab I think maybe of commitment lah kot. Sebab kita orang dulu bukan gaduh lah. Zack, kau kena mengaku kat sini. Borak sini habis sini, Zack. Kau dah keluar cerita tu. Kontroversi Aku minta maaf Aku minta maaf. Tapi itu bermakna. Itu paling bermakna untuk aku. Okey. Yang penting korang dah berbaik. Zack, okey. Tapi penonton nak kena tahu, Zack. Apa kes kan? Kau berenggang tu. Okey. Kita cerita sikit. Ini bahaya ni. Tersalah cerita ni, habis aku ni. Okey. Zack berkawan dengan Azhar dah lama. Daripada 2012 sebelum di AF lah. Sebelum dia bergabung dengan Hill. Sebelum di AF. Okey. Ni betul ni Budi nak dengar cerita ni, lama ni. Tak apa. Kita ada masa. Okey. Zack dengan Azhar, ini no joke Okey, ini serius, tak tipu. Dulu Adam AF. Adam AF 2. Dia ada company ICO Empire Group tu, dia punya label lah. Okey. Bekerjasama rapat dengan KRU, dengan Abang Edri kan, Edri Abdul Halim. So satu time tu Abang Adam lah nak buat group. Okay, dulu ada 14, kumpulan 14, kumpulan VIP. So nak buat lagi satu group 5 orang. Okay. Satu lagi group 5 orang, dia ala-ala macam Il Divo macam tu. Ala-ala Il Divo. So yang produce dia adalah Adam lah. So kita orang ditemukan 5 orang ni. Okay. Zack, Azhar, Fitri AF dulu. Bukan, ni Fitri bintang RTM kot, tak silap. Okay. Alright. Lepas tu Firdaus sama dia, lepas tu Syafiq Ikhwan sekarang. Syafiq Ikhwan. So Zack dengan Azhar lah. Zack dengan Azhar kita orang dah kenal lama dah. So that's why Zack masuk kat benda ni. So nama group tu sepatutnya number 1. Nama group tu sepatutnya number 1. Kemudian apa tu, bila kita dah nak, waktu tu dah tulis lah, dah isi borang apa semua. Duk tunggu. Sekali ada satu time tu Azhar kata, "Weh Zack, ada ni lah, ada AF 2013 lah. And dia kali ni ada 2 ada 2. Okay. Jom lah Zack." Weh, tak payah Azhar, tak payah. Ini kali ni lah. Kali ni bukan kita nak keluar ni, kita nak keluar single lah kan. Kumpulan tu number 1 bagai. So macam-macam lah. Nak senang cerita, long story short, group tu tak jadi.
Grup Grup 5 orang tu tak jadi. Grup 5 orang tu tak jadi. Okay. So Azhar jadi Azhil, jadi Azhil, saya jadi penonton. So pergilah Putrajaya tu support lah Azhil apa semua kan. So that's how lah macam mana kisah. Ingat tak Z kata Z pernah jadi housemate Hil Husaini kan. Tapi Z bukannya housemate official. Actually Z kena berterima kasih juga dekat Hil Husaini sebab dia izinkan Z tumpang sebab Z tak ada rumah, tak ada tempat. Oh, masa tu belum nak ni lah. Waktu tu tengah mencari-cari lagi. Tak ada kerja, tak ada apa kan. Lepas tu takkan nak duduk rumah parents kan, malu kan. Kau dah besar panjang, dah habis sekolah semua, nak kerja apa semua, segan nak duduk rumah parents. So macam mana lah. So Hil, boleh aku lepak rumah Hil. Rumah tu kat mana? Rumah Hil masa tu masa tu Z boleh bagi tahu lah, sebab dia dah tak duduk sini dah. Dia dulu duduk ni lah, Pelangi Damansara. Oh, Pelangi Damansara. Dulu dia dah tak duduk situ dah. So korang jangan cari dia. Dia dah tak ada dah. So zaman dia duduk Damansara tu lah. Okay, tu je cerita gaduh dengan saja gaduh dengan Azhar. Dia bukan gaduh lah. Kalau gaduh macam tumbuk-tumbuk. Dia macam ada perselisihan faham. Kita boleh simpulkan dekat situ. Maksudnya Z macam kecil hati sebab Azhar pilih Hil untuk bergabung dua. No. Z support Azhil. Okay. Dia di dalam tu lah. Dia lebih peribadi lah sebenarnya. Peribadi dia lebih peribadi antara saya dengan Azhar. Dia lebih peribadi. Dia tak ada kena mengena dengan iri hati. Sebab saya memang support. Azhil ada perform ke sana memang kita pergi. Even waktu tu Azhil punya fan club, tim Azhil pun memang saya rapat je dengan diorang ni semua. Tapi ada benda peribadi antara saya dengan Azhar yang membuatkan persahabatan kami yang memang kami kembar 14 April. Kami memang sahabat baik tidur sebantal. Lepas tu saya memang kenal family dia, dengan arwah mak dia semua saya kenal. Sama jugalah dia dengan family saya pun. Tiba-tiba renggang. Memang renggang lah. Memang kita tak kontak lah. Lama sangat Budi. Memang sangat lama. 2000 sampai tahun ni 19, 20, 22. Tahun ni Okay, macam mana you guys berbaik pada semula? Azhar keluar dekat Explore. Dia cover lagu dekat social media, dekat Instagram. Z tekan. Dia cover bukan cover lagu Z lah. Bukan. Dia cover lagu, tak ingat lah, lagu Awi kot. Okay. Sedap gila. Sedap gila. Sedap gila. Azhar tahulah suara Azhar memang sedap gila. Sedap gila lagu ni. Saya dengar komen. Z komen. Tak follow dia ke? Memang waktu tu kita each other tak follow kan? Each other tak follow. Lagipun aku kalau gaduh dengan siapa-siapa aku akan block Instagram pun. So kalau kita block, dia takkan ada dekat explore kita. So mungkin Allah pelihara juga itulah, so Z komen bro sedap lah semua. Waktu tu tak expect dia reply pun lah. Dia reply. Dia cakap apa? Dia reply, "Oi bro, thanks bro." Macam wah. So kita orang macam komen. So DM. Dan satu benda, nombor kita orang tak pernah tukar. Sama je. So macam buka WhatsApp kan. Hey bro, jumpa. Waktu jumpa tu lah kita orang curhat. Benda sebenar. Kita orang curhat benda sebenar. Apa yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya kita orang tak bertegur tu bukan sebab saya dengan Azhar. Tapi saya dengan Azhar ambil keputusan untuk berdiam disebabkan mulut-mulut orang yang berpuaka. Gitu. Itulah kita kalau dah banyak sangat toksik dekat sekeliling kita, kita jadi mangsa. So kita curhat. Saya bagi tahu cerita saya punya side, dia cerita dia punya side. Semua ya Allah. So kita gelak je lah. Berapa tahun korang tak bertegur siapa? 9 tahun. 9 tahun ya? 8-9 tahun kita orang tak bertegur. Tapi bukan bergaduh korang kena faham. Bukan bergaduh. Dia sekadar macam sama-sama macam haluan masing-masing. Terus like tapi dunia kita kecil je. Dunia betul-betul jumpa juga. Kecil. So bila jumpa balik tu baru waktu tu baru saya tahu kan. Satu benda Z. Benda tu kan boleh mendatangkan rezeki untuk Z sebenarnya. Sebab kita Budi ada dengar lah kan, macam kita putuskan silaturahim sesama kita dalam 3 hari 3 hari macam betul. Doa kita tak ni tau. Betul. Doa kita tak naik ke apa? Betul. Terima lah maksudnya. Betul. So bila dah korang berbaik semula, mungkin akan ada rezeki lah. Masing-masing akan ada rezeki nanti lah, insyaAllah kan. Macam tu. Betul. Roadcaster ni boleh connect untuk telefon. Kalau saya call dia boleh satu cerita panjang kan. Nanti kita jumpa dia kan.
kontak-kontak boleh borak-borak lagi kan. Boleh, insyaAllah, insyaAllah. Tentang dunia persahabatan yang macam boleh. kadang-kadang mulut orang yang membuatkan persahabatan kita akan renggang. Kalau Budi selait-selait bulan, kalau Budi nak panggil dia podcast sekali dengan Z rasa dia okey. Okey, dia sekarang masih lagi dia banyak belakang-belakang tabir lah. Belakang tabir buat lagu. Dia Z ada buat lagu baru-baru ni untuk apa tu seorang ni lah. Dia tolong jadi backup vokal macam tu. So dia masih buat lagi. Dia ada show. Dia ada lagu Fuyo dengan band Johnny Comes Lately. Dia Johnny Comes Lately featuring Azhar. So dia adalah show dia ada. Baru-baru ni pun dia buat comeback dengan Azhil kan, dengan Helu Saini baru-baru ni dekat USM Penang. So dia masih aktif. Dia masih lagi buat benda-benda ni. Cuma dia banyak di belakang tabir dulu lah. Macam tu lah. Z 2024 apa yang Z nak buat ataupun nak capai 2024 Ui. Selain nak start dengan poligami ni kan Januari lah. Z ni orangnya apa ada aja gitu. Apa ada aja Budi. Follow the flow. Follow the flow, tapi bukannya follow the flow macam orang pemalas. Kadang-kadang orang ni dia suka bagi alasan follow the flow sebab dia aku ikut tak. Z I just want to be the best version of myself, you know, and I want to be a great father, a great husband, and also Z memang betul-betul nak sangat kalau ada offer berlakon tu 2024. Sebenarnya okeylah Z beritahu je lah tahun ni ada je Z bagi casting, tapi still tak dapat. Tu Z macam ayak. Kan aku kena polish aku punya lakonan ni. So benda tu. So 2024 ni Z nak berlakon. Z nak berlakon. So maksudnya berlakon tu bukanlah berlakon maksudnya Z music producer, Z menyanyi juga kan. So I can contribute untuk OST sekali, tapi dalam masa sama berlakon. Bukan hero pun tak apa. Bukan hero, jadi macam kawan ke apa semua kan. Tapi lagu tu lagu Z. Dalam masa sama Z berlakon, you know, all things like that lah. Z sebagai music producer, pencapaian Z paling gempak, paling meninggalkan sejarah. Paling meninggalkan lagu yang berjaya yang Z buat. Z rasa lagu apa? Untuk lagu Z buat untuk orang lah. Betul. Sarah Suhairi, Arif Bahran. Ini semua lagu yang Z buat jadi OST. Lepas tu Luqman Faiz. Kalau lagu untuk orang Z buat semua BBNU majority BBNU lah. Yang tak BBNU Mimi Haris lah. Mimi Haris Z buat lagu dia juga. Tapi majoriti lagu yang kelakarnya lagu Z buat untuk orang menjadi. Sebab artis tu lah kot artis tu lah kot. Okay Z, kita nak dengar secara live Z nyanyi lagu Poligami. Okay, secara live. Lagu ni dia tak perlu, lagu ni dia easy listening. Dia tak perlu technical suara yang kau-kau pun. So kita just nyanyi lah Ku sudah pun berpunya, tak mampu untuk menduakan kekasih hatiku untuk dirimu. Mungkin juga ku berani meluahkan rasa hati pada isteri untuk ku rasai hidup berpoligami. So itulah dia poligami. Aduh. Z, apa komen Z kalau orang kata cara nyanyian Z disamakan dengan vokal daripada cara gaya dari Maulana. Maulana tu apa? Vokalis daripada Gigi tak silap dekat Indonesia. Waduh, panas. Okay. Sebenarnya gaya Z daripada dulu sampai sekarang macam tu ke? Maintain. Atau Z macam mungkin benda ni berlaku secara tak sengaja Z. So orang kata macam Maulana je. Saya tak sengaja tu. Ni first time Maulana ni. Biasa orang biasa orang cakap gaya Z ni macam siapa? Gaya nyanyian. Betul. Kebiasaan lah. Kalau gaya nyanyian biasanya tak ada lah pula. Tapi tak ada disamakan oleh siapa? Maksudnya unik Tapi kalau waktu Z pernah dulu dekat MHI kan, Z nyanyi ni, diorang kata macam tulus.
Tulus. Ah. Tulus lain je. Okay, kalau contoh kalau contoh Z nyanyi contoh Z nyanyi lagu macam Surasa windu ku di dekatmu ada di setiap pagi. So Z banyak macam ada tu tone, sebenarnya. ada sikit lah tone. Tapi lagu Poligami ni lagu yang Z kena macam punya vokal kena range kena go. Tu yang ku sudah pun macam tu. Kalau tak Z nyanyi macam lagu ballad, dia lebih kepada ballad punya style. Macam contoh Relaku menunggumu. Z lagi banyak macam tu sebenarnya. Tapi Poligami ni just macam Z kata kat Budi tadi, I just want people to aku ada. So tengok. So dengan lagu Poligami tu lah. Z ada mengikuti SFMM. Kita ada 12 lagu lah untuk ke AJL. Okey lah, ni personal lah. Dalam banyak-banyak lagu mungkin bagi Z, lagu mana yang akan menang AJL? Dan akhirnya hilanglah bintang. Hello Saini ya. Lagu itu lagu apa? Lagu ST drama tu lah. Iya ke? Tak lah, itu Diam. Oh, ni lagu apa? Bintang Semi-final Music Busy. Oh, lain Bintang lain. Oh, lain. Okey. Tapi tak tahulah kalau dia pernah jadi dia ada kadang-kadang lagu dalam AJL ni kita tak pernah dengar pun. Ya. Budi cuba tengok ya. Siapa semi-final? Z tahu Hail. Tapi Z rasa okey, Hail. Lepas tu Aisyah Reno bonek apa tu? Bukan boneka apa tu? Sutera. Sutera. Siapa lagi? Ernie Asana. Zakri. Okey. Ernie Zakri dia? Ada. Lepas tu Amir Johari. Amir Jahari. Lepas tu ni Ziana Zain dengan Zain dengan Upin Usif. Ipin apa? Hasif Upin. Hasif Upin tu. Tapi kalau tanya Zack, Aina Abdul. Oh. Terus Zack kata macam okeylah, Aina Abdul nombor 1 lah. Weh, Aina Abdul. That's tough, man. So Hail nombor 2. Jap, Zack rasa Hail dengan Aina Abdul lah. Hail dengan Aina Abdul ni diorang akan fight lah. Dan one of them akan dapat like Aina Abdul vokal terbaik, I think. Aina Abdul persembahan terbaik. So dia tak nak kalah. Tapi Aina Abdul tak nak kalah. Hail pun tak nak kalah. That's the thing. Tak masalah. Muka Budi tak nampak. Kita bercakap pasal persembahan ni, Zack. Aku rasa macam Aina Abdul akan beratus-ratus ribu akan pump untuk persembahan saja. Tapi jangan lupa ingat lagu Dayang Nova Izzah dengan Hello Saini, Hujan on stage. Biasa je. So Hello Saini pun akan macam dia pun akan menggila gak. So tak tahu lah. Sebab malam AJL kita semua tahu lah. Malam AJL adalah malam cari persembahan terbaik. Sebab pemenang semua kita dah tahu lah. Pemenang kita dah tahu Tahu lah. Biasa kalau lagu lah kita boleh seimbang pasal lagu. Kita tahu lagu siapa yang terbaik. Tapi kalau persembahan kita tak tahu. So that's why malam tu adalah sebenarnya actually malam persembahan terbaik sebenarnya. Aina Abdul dengan Hello Saini akan tough lah. Okay. Ni last soalan. Tak apa Zack. Tak apa. Alang-alang kau datang kan. Dengan Budi. Sepanjang Borak Kopi Tiam, apa yang benda macam kenangan lah, senang cerita. Kenangan yang Zack tak dapat lupakan masa Borak Kopi Tiam. Waktu kami pergi Jom Heboh dekat Sabah. Okay, cerita dia. Budi, seumur hidup Zack, Zack tak pernah rasa macam artis gila-gila. Melainkan dekat Sabah. Dekat Sabah tu Zack rasa macam Michael Jackson. Pengalaman tu tak dapat dekat KL lah. Tak dapat kat KL. Macam kat KL kalau Zack pergi mana-mana tak ada orang nak ambil sign ke, tak ada lah ambil sign. Biasa selfie. Okay. Selfie ada kan kat KL. Okey, apa membezakan dekat sana? Ini tarik-tarik baju punya Budi. Ini cakap Budi. Jangan raba-raba sudah ini level. Budi tahu tak? Dekat Sabah pula lagi satu Zack punya kenapa best, itu adalah first concert Jom Heboh yang Zack buat. Okey, ni tahun bila ni? 2000 tahun bila, sebelum Covid lah. Tak ingat Zack. Lama. Okey, pengalaman dia kena tarik baju. So orang kumpul. Mungkin peminat tu nak baju Zack. Bagi je.
Dia bukan Zack je masalah, cameraman pun. Kau pakai baju TV3 Malaysia, selfie bagai. Kita orang semua jom heboh. Contohlah jom heboh Shah Alam, jom heboh Johor. Kita orang boleh pergi beli makanan sendiri lah. Busuk-busuk dengan make up artis jalan sama-sama pergi. Hai bang, Kak, ambil gambar biasa. Kat Sabah jangan buat hal. So korang di kawal rapi lah. Di kawal rapi. Waktu tu Zack rasa macam hui, macam Michael Jackson lah. Tak, teringat macam budak-budak AF musim pertama dulu keluar macam mana. Si Vince semua. Orang Melayu. Best. Lepas tu Zack dapat offer macam, okay Zack, Carnival Jom Heboh Sabah you kena handle jadi host dengan Fiza Sabjahan. Kak Fiza okay ngam. Kita orang pairing 2 orang. Budi macam konsert. So, tak tahu lah Sabah ni Zack salute lah orang-orang Sabah ni. Penuh. That was my first concert untuk Jom Heboh yang Zack buat. Penuh Budi. Macam ni adalah konsert. Contoh siapa datang, contoh Dewa 19 ke Ungu. Penuh. Lautan manusia dan hujan. Diorang tunggu hujan pun sanggup Diorang tunggu hujan daripada petang Budi. Konsert pukul 9 diorang tunggu daripada petang. Berpiknik semua. Gila Budi. Lepas tu mau gambar bang, mau gambar. Turun hotel kena terus naik kereta. Turun hotel orang dah tunggu. Feel betul. Itu Zack kata kalau nak feel betul-betul artis pergi Sabah memang best lah. Sebab tu Zack appreciate kalau kalau jumpa kat KL kan, contoh dia minta selfie ke apa kan. Kalau dia orang kata daripada Sabah, Zack akan macam Zack macam akan rasa different lah. Macam Sabah ni lain lah. Sabah lain. So itu lah pengalaman. Sorry juga kepada Kak Fiza. Ada satu insiden berlaku. Kak Fiza Sabjahan. Kak Fiza dia pakai skirt. Dia pakai skirt kan. So Zack tersilap. Zack ni cepat naik share. Kita buat konsert hiburan. What's up? Lepas tu kita Zack turun stage. Zack panjat yang tempat yang penghadang tu memang boleh panjat. Zack panjat lah. Berani So bila Zack panjat, Kak Fiza pun dia kena panjat juga. Kak Fiza pakai skirt, dia pakai heels. So dia panjat. Yang mana penghadang tu? Tempat penghadang. Tempat penghadang. Okey. Penonton bayang macam pentas. Pentas. Zack turun. Dia ada penghadang kan. Penghadang. Zack langkah. Zack panjat. Dia penghadang tu tak macam mana si Fiza nak panjat juga? Sebab penghadang tu kalau di bahagian kita sebenarnya actually ada tangga. Okey. Dia 2 step tangga. Faham. So Zack panjat tu. So Zack what's up? Sabar kan. Kak Fiza pun terpaksa nak juga dia terpaksa. Zack yang silap sebab Zack terlupa Zack pairing dengan Kak Fiza. Okay. So kalau Zack naik, kalau dia tak naik, pelik tak. So Kak Fiza pun dia profesional, dia pun panjat juga tapi kesian dia pakai skirt, so dia kena rubber. Serius dia bukanlah kena rubber. Bukan kena rubber. Dia macam orang pegang dia lah. Orang dekat situ orang pegang dia kan. So turun stage tu Zack macam ya Allah Kak, sorry ya Kak, minta maaf lah. Tu Kak Fiza kata dah kau naik aduh siut tu. Tapi sebenarnya malam tu birthday dia. Malam tu birthday dia. So kita orang buat surprise. Happy birthday. So harap dia sejuk sikit. Minta maaf Kak Fiza. Okay, cover balik. Okay lah Zack, mungkin apa harapan Zack untuk single ni Poligami, alright, dan pesanan-pesanan kepada semua penonton-penonton kita. Okay, terima kasih banyak First of all kepada Budi, sejam lebih. Terima kasih kerana menjemput Zack untuk borak sini habis ni. Datang. No problem. Anytime for you insyaAllah. And don't forget untuk you guys, jangan lupa untuk share, like dan subscribe to Budi channel. And juga don't forget to stream Poligami di semua digital platform anda, Spotify apa semua. Dan make sure anda tonton official lyric video Poligami yang berada di YouTube channel Zack American. Dan ini merupakan sebuah lagu yang saya cipta sendiri bersama dengan komposer Ringkarnain dan juga lirik sepenuhnya oleh saya. Dan saya harap anda semua dapat berkongsi dan show love, dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan. Dan please ingat, dalam silaturahim ada rezeki. Itu kita punya tagline. Kita punya tajuk dekat YouTube tu video lirik tu Zack buat sendiri ataupun macam mana? Zack buat sendiri. Yalah, YouTuber buat sendiri je. So ada tak Zack akan bercita-cita nak buat satu betul-betul proper video music? Nak upah apa Safwan ke?
Ada, tapi ia berbalik pada kosnya. Ongkosnya juga ada, Budi. Kosnya juga ada. Tak tahulah, kalau ada rezeki ada lah. So nanti akan lepas tahun baru dah cuti cuti panjang, mungkin orang tengah bercuti sekarang kan. So lepas ni mungkin Januari, mungkin Z akan sibuk pergi road tour dekat TV, stesen-stesen TV. Promosi lah. Rangka promosi sebenarnya sebelum rilis. Sebab satu benda yang you guys kena tahu untuk Poligami ni, apa tu, label yang publish adalah label Z sendiri lah, ZZ Legacy. ZZ Legacy. So kita produce, kita publish sendirilah. So Z dengan team kita dah susun promo untuk Poligami ni untuk next year. So macam this year kita buat macam untuk dengan Budi. So nanti ini kan keluar bila? Dalam 2-3 hari lagi. 2-3 hari lagi. Okay, so 2-3 hari lagi berapa bulan? Kalau 2-3 hari lagi 1 Januari lah. Lebih kurang lah. Okay. So ada dengan radio apa semua kan. So next year all out lah. Next year kita all out, insyaAllah. Alright, thank you Zack sudah datang, dan hopefully dengan ada Poligami ni menggalakkan semua orang kahwin dua. Tiba-tiba berani ya. Tak, korang kena dengar dulu apa mesej yang nak disampaikan dalam Poligami ni. Semoga menjadi pengajaran. Dan yang penting, kita punya podcast hari ni banyak cerita sebenarnya tentang seorang idola ramai ni, terutamanya rakyat daripada Sabah yang bergilai Zack American. Sila kata follow Zack dekat Instagram Zack American, TikTok semua ada. Semua ada. Alright, kita jumpa lagi di podcast Borak Sini Habis Sini dengan selebriti dan juga individu lain pula lepas ni. Alright guys, thank you so much for watching. Bye bye. Assalamualaikum.